Kita start je lah. So let me just, we'll continue from where we stopped the other day. Okay, more an exercise ni sekejap je, 15 minutes. Okay, bonjour, assalamualaikum. We are going to start our class now. We are presenting, okay? Okay, boleh dengar, nampak? Boleh. Boleh. Okay. I've already presented. So we can start with page 18. Okay, last class we start at page 17. So there's an exercise here. Mukhfazi. Okay, mukhfazi here you can find words pertaining to apartment. Mukhfazi crosswords. House. Okay. So try to find, here is given 11. So try to find 11 words from here. Okay, either horizontally or vertically. I don't think so you have diagonally. Okay, so just try horizontally and vertically. Okay, I give you a few minutes to find all the words there. Okay, you all pun boleh, I pause video ni sekejap. So you can try to find some of the words here. I think dia bagi 11 kan. Okay, try buat tu sekejap. Betul 4-5 minutes. Okay, I bagi contoh satu. Misalnya this one. Arrondissement. Ini kita ada perkataan yang dalam in our textbook. Arrondissement is the district. Yang kata senang cerita kalau Malaysia ni section lah. Okay, that's one of the words. So try to find another 10 or 11. Kalau tak silap ada 12. Okay, walaupun ditulis itu 11.
Okay, dah dapat berapa banyak? How many 6. words? 6. Okay. I also found 6. 6. Okay, try to get another 5 or 6. Vocab from lesson 1. Okay, perkataan apa yang dapat? Arrondissement lagi. Balkon. Balkon ada. Apartemen. Balkon lagi. Lagi apa? Villa. Villa ada. Cuisine. Maison. Cuisine, maison, okay. Alright. Quartier. Quartier, betul. Chambre. Chambre ada. Duplex. Duplex. Tak sure pula duplex. Ingat tak ingat. Tapi kalau you jumpa ada. Duplex. Yang keempat daripada tepi. 4 dari tepi. 1, 2, 3, 4 macam tu. Tepi kanan Sebelah kiri. sana. Satu dekat barisan yang O tu. Oh. Belah yang saya tunjuk tadi. Belah sini. Tapi yang keempat. 1, 2, 3, 4 macam tu. Oh ke 1, 2, 3, 4. Ya, lepas tu ke bawah. Ke bawah duplex ada. Duplex. Okay, ada. Ada lain? Tu dah dapat 6, 7 tu. Ascenseur. Ascenseur ada. Jardin. Jardin ada.
Okay, kita tengok video ni ada dia, inilah, I tunjukkan jawapan dia. So the first one, Jardin. I think it's easier if we follow the from top to bottom. Oh, okay. Okay, so kalau tidak I mencari-cari nanti. I'm tak sure. So from here, from top. Chambre. Oh. Chambre. Ada lain sebelum tu ada. Start from this one. Dapat tak? Arrondissement. Arrondissement. Okay, arrondissement is the first word. Okay, then second row, anything? Is it Sejuk? Sejuk, correct? Sejuk. Then the third row, anything? Looks like nothing. So the fourth row. Fourth row? Chambre. Chambre. Okay, correct. Chambre. Then anything on this row? Beneath chambre? Ni macam tak ada. How about the one after that? Nothing there as well. Nothing, yeah. And below that? Nothing as well. Yeah. Okay, even after that? Nothing. Okay, how about Yeah. here? Balcon. Balcon, correct? Balcon. Then Jardin. 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 Okay, jardin. Then Villa. villa, correct? Then Cuisine. cuisine, correct? Okay, so we have got 2, 4, 6, 7. 7 hidden horizontally. Now we try vertically. We start from left to right. First column, Duplex. Yeah, duplex. where? First column, Oh no. No, first column is nothing. I think. Second column, Yeah. Nothing as well. quartier. Oh. Okay, third column, okay, like there's nothing there. The fourth column, Duplex. 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 Okay, duplex.
Then Maison. maison, correct? Okay. Apartment. Appartement. Appartement. Yeah. Okay, where do you get that appartement? Which 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Yeah. Same as maison. Same column. No. 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6. 7 from right. Yeah, 1, 7 2, column 3, 4, 5, after 6, 7. maison. Okay, here. Appartement. Okay, appartement, maison. One more. Ascenseur, sir. Correct. Ascenseur. Ascenseur. Okay, you've got all 12 of them. So meaning-wise, arrondissement. What is arrondissement? Is it section area? Yeah. More More of veranda? district. Oh. Okay. Arrondissement is district. Séjour. Séjour. Living room. Stay? Stay also can. But then in our this particular lesson, maksudnya lebih pada living room. Okay, chambre. Bedroom. Bedroom, correct? Balcon. This one, balcon. Balcony? Balcony, correct. Jardin. Garden. Garden. Okay. And then villa. Type of house lah. Villa. Cuisine. Kitchen. Quartier. District? District is arrondissement tadi. Quartier, Region? Is it region? area or neighborhood. Oh. Okay. For example, you can say j'habite dans un bon quartier. I'm living in a nice neighborhood, in a nice area. Okay, duplex macam villa tadi lah, jenis types of houses or apartments. Maison. House. House, correct. Apartment, you tahu lah, apartment.
ascenseur. Elevator. Elevator. Okay, elevator is correct. Elevator. Correct. Okay, so we are done with page 18. Now for the civilization. So as you can see here, it's written as caisse d'allocation familiale. In France, biasa dia orang kata CAF je. C-A-F. Okay, what is it about? Caisse d'allocation familiale. I'll read it from here. Caisse d'allocation familiale. Ini yang kata tadi CAF. La caisse d'allocation familiale existe en France depuis 1945. Il y a une caisse d'allocation familiale par département français. Elle donne les prestations familiales et les prestations logement. En France, une personne sur deux bénéficie directement ou indirectement de l'aide financière du CAF. So, I'll explain it. So, dia kata sini, la caisse d'allocation familiale. Sekejap, Okay, the explanation is in the next video. Okay, by the way, siapa yang belum tick your attendance, please do so. Nanti I check your attendance. Okay, my Datul belum. Muhammad Syarafuddin. Dua orang belum. Okay, tak tahulah. Dia tidak dalam Google Meet. Okay. Kemudian we'll watch the video. Okay, for cash. Okay, di bahagian civilisation ni tak ada grammar rule, tak ada apa. So you just dengar je, dia macam cerita-cerita aje. So boleh relax-relax dengar lah. D'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale existe en France depuis 1945. So, la caisse d'allocation familiale, meaning is a place where people can ask for help from the government. Okay, because there's an education, familial education. Cash is like what do you call it, a place lah di sini, tapi cash ni maksudnya macam you pergi dekat macam cashier, itu masuk cash, mana a place lah dalam konteks ni. Exist, but it's the name of a bureau, an office, okay, where people can ask help from the government. So it exists en France, existe in France depuis 1945, since 1945. Maknanya kita belum merdeka lagi. Di sana dah ada this place, la caisse d'allocation familiale. Il y a une caisse d'allocation familiale par département français. There is one allocation familiale, caisse allocation familiale, maknanya this particular bureau, par département français,
per French department. So what is a French department? French department, it's like France is divided into 100 departments. I'll show you. Okay, this is the one. Depuis l'Assemblée constituante du 26 février 1790, meaning since 26 of February 1790, la France est découpée. France is divided on département in departments. Macam ni lah. Dia dibagi-bagikan kepada department tertentu. So, à l'origine, initially, there are 83. On compte aujourd'hui, but today, there are 96 départements, 96 departments, métropolitains, et 4 départements d'outre-mer. So meaning this to say, this is the map of France. So France is divided into 96 departments now, as opposed to originally 83. And then there are 4 departments outre-mer, overseas, meaning not here, not in on the map of France. Dia di luar daripada France tu, overseas. Where Martinique, Guadeloupe, Guyane, and La Réunion. Ini semua bawah France. Okay, maknanya they have French passport and so on. Tapi dia tak tinggal di Eropah. Okay, dia tinggal di tempat dia, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et La Réunion. Pour un total de 100. So today we have got 100 departments. So each of these department, you have casse allocation familiale. Okay, elle donne les prestations familiales. It gives aid, family aid, et les prestations logement, and aid for lodging. Mana untuk tempat tinggal dan untuk family. I'll talk about this more in a while. Kita baca dulu sampai bawah. En France, une personne sur deux bénéficie directement ou indirectement de l'aide financière d'une carte. So in France, 1 out of 2 people or person benefits either directly or indirectly the financial aid given by the CAF. So many people benefit what is given by this CAF, by this bureau. Okay. So bila kata 1 out of 2, maknanya ramai lah, at least 50%. Okay, so we go back to this one. Elle donne les prestations familiales et les prestations logement. Okay, first I'll explain about prestations familiales, maknanya family aid. So for family aid, in France, they give in terms of money. But when I was in US, dia bagi in terms of food. Maknanya dia ada food stamp dia panggil. So maknanya per family, kalau US punya system, they give you food stamp whereby you can use these coupons to get free stuffs from the supermarket. Meaning you can get tak tahulah apa you nak, misalnya milk, cheese, bread and so on. You don't have to pay. So kerajaan US bagi macam coupon, and then you can use that in order to get free stuff as far as food is concerned. But in France, diorang bagi duit. Why US bagi makanan itu sendiri? Sebab
mungkin pada parents yang tak bertanggungjawab, dia dapat duit, dia joli dengan duit tu. Maknanya dia tak beli barangan makanan untuk rumah. Sedangkan tujuan diberikan duit tu ialah untuk membantu keluarga. In the sense to buy food lah. So that is why in US they tend to give the food itself, not in terms of money. But in France they give money, and then they give the money directly into the account. And not only for foreigners, they also give it not only for the French people, they also give it to the foreigners. So like in my case, masa dekat France, anak I satu yang lahir di Malaysia, I bawa lah ke France. Tapi ada juga anak yang lahir di Perancis. So anak akan dapat prestation familial. Aid for the family aid. So, I kata tadi dapat dalam bentuk duit. I ingat-ingat lupa tapi rasanya dalam duit Malaysia dalam 4,000. So, duit sana dalam masa tu franc français. French franc. Masa tu belum ada euro lagi. So, France gunakan franc français. I think is about double. Mana kita double lah duit kita. Sana dapat dalam 2,000 franc français. Malaysia dalam 4,000 ringgit. Oh, dia ada way round lah. Saya punya ingat lupa dah. Okay. So anyway, katalah 4,000 ringgit Malaysia. So we get it per month. Monthly. So makna itu macam di Malaysia sekarang ni bantuan rakyat ke apa benda-benda macam tu lah. Tapi di sana dah lama and it kept going on until today. Memang ada. Okay. So tujuan dia kenapa? Kerajaan Perancis buat macam tu. The main reason ialah to help the family. The second reason is that the more children you have, the more money you get. Sebab katalah you ada 2 anak. So 2 anak dapat 8,000 di Malaysia. 3 anak 12,000. Lebih kurang macam itulah kiraan dia. Tapi dia adalah percentage and so on. Tapi nak senang faham macam itulah. So, why do they do this? Because they would like to urge their people, and the French people, to have more kids. Sebab in European society, makin kurang anak. Jadi dia nak macam galakkan setiap family ada lebih ramai anak. As you can see from here, okay, variations in total fertility rate across Europe. Maknanya mean number of children per woman. Kalau yang warna merah ni macam France. So, per woman tak sampai 2 pun. Maknanya bila dibagi dengan woman kat sana, tak sampai 2 children per woman. Kalau di Spain lagi pula 1.2 sahaja. Meaning to say average macam one per family lah. So maknanya dari segi demografi, maknanya makin lama makin kurang dia punya rakyat dia. Okay, pasal mungkin yang mati lebih banyak. Tapi yang lahir tak sebanyak yang mati. Sampai ada lah. Maknanya at one point nanti makin kurang penduduk di Europe. Ini kalau kita tengok nombor bilangan anak per woman. Kalau you tengok nombor anak per family, lagi pula.
lagi kurang. Dia boleh jadi 0.7, 0.8. Maknanya seolah-olah tak sampai satu anak, satu family. And this is true all over Europe lah. Masa I duduk dekat Itali dulu, dia ada cakap somewhere, the more south you go, lebih anaknya lebih kurang berbanding dengan the northern parts. So sebab tu di atas ni nampak merah-merah, di bawah ni nampak macam light brown. So masa I duduk di Itali dulu, hampir bandar yang I duduk tu nama, apa nama bandar I duduk? Ini cerita dengan pesan Perugia. Di bandar yang I duduk di Perugia tu, kalau pergi ke bandar, almost tak pernah nampak budak-budak. Tak macam dekat Malaysia, you akan nampak budak-budak lari lah, apalah and so on. Di sana tak nampak. Sebab tak sampai satu family, satu anak. Tapi in my case, every day I nampak lah budak-budak sebab on the way to my university, I lalu taman asuhan kanak-kanak. Mana mak bapak kerja, hantar anak kat situ. Yang mana ada anak lah. So, bila I lalu situ memang nampak lah budak-budak. Tapi kalau di bandar memang tak nampak. In fact, kalau naik bas, kadang-kadang ada orang bawa baby, ramai orang kerumun kat baby tu. Macam, jarang nampak. Oh, comelnya baby and so on. Okay. So, sebab tu, kerajaan dia nak menggalakkan orang ada lebih ramai anak dengan bagi prestasi familial tadi lah. Mana pertolongan dari segi duit. Tapi tak menjadi. Sampai hari ni, lebih kurang ini lah dia punya percentage ataupun dia punya ratio. Tetapi, siapa yang banyak guna peruntukan ni? Agak-agak. Dia nak galakkan orang dia. Maknanya kalau Perancis nak galakkan orang Perancis betul lah. Tapi yang banyak dapat, siapa? Any ideas? Siapa yang dapat? Tak ada idea. Akmal, siapa dapat? No idea, sir. No idea. Okay. Yeah. Yang ramai dapat sebenarnya foreigners. Sebab di Perancis, kalau kita di Malaysia yang ramainya siapa? Bangladesh, Indonesia, ramai foreigners kan? So di Perancis, foreigner yang macam Bangladesh, Indonesia ni, di sana kebanyakannya datang from North African countries. Tunisia, Algeria and Morocco. Ramai kat sana. Dan dia orang ni yang ramai dapat anak. Satu family katalah 5-6 orang. Dan dia orang ni yang lelakinya selalu kahwin lebih daripada satu. So yang mana yang kahwin 4, you imagine. Satu family 5 orang. So 5 kali 4,000, 20,000. Dan dia kahwin 4. So dia akan dapat dalam 80,000 satu bulan. Sedangkan rakyat dia kalau ada seorang anak pun dapat 4,000. Nampak tak? Maknanya yang ramainya foreigner yang dapat. In fact masa I berada di sana, I pun dapat lah. Tapi yang I nak ceritanya,
waktu I di sana, perkara ni sampai masuk ke parlimen. Makna dia orang sedar kita nak galakkan rakyat dia, rakyat Perancis in this context. But then, yang benefitnya kebanyakannya orang luar, makna foreigners. So apa dia orang buat? Dalam parlimen, they decided that dia orang akan iktiraf hanya satu isteri. So maknanya kalau dia ada 4 isteri, dia tak boleh dapat lah 80,000. Dia cuma kena maknanya dia kena isi borang tertentu, beritahu isteri mana yang dia nak kerajaan Perancis iktiraf. Maknanya perkahwinan tu 4-4 diiktiraf. Tinggal lagi dari segi bantuan. Okay, dari segi bantuan, selalunya dia pilih isteri yang paling ramai anak lah supaya benefit tu dapat lebih. Maknanya katalah isteri pertama anak 2. Isteri keempat anak 6. So obviously dari segi kiraan, baiklah you istihar isteri keempat tu sebagai isteri. Maknanya you akan dapat more as opposed to kalau you letak nama isteri pertama. Okay? So macam itulah. Sebab terlalu ramai yang dapat duit dan ramai di sana waktu itulah yang hidup dia based on pendapatan ni lah. Sebab bukan dia orang tak nak kerja setengah tu ada, dia ada degree and so on, tapi bila dia sampai tinggal di Perancis, degree dia tu tak diiktiraf. Maknanya kerajaan Perancis tak iktiraf universiti tertentu daripada negara tertentu. So dia tak dapat kerja bersesuaian dengan degree dia. Macam itulah. So itu tentang prestation familiale. Sekarang saya nak cerita tentang les prestations logement. Les prestations logement ialah aid that they give for the lodging, mana tempat tinggal. Yang ini di Malaysia tak ada direct macam ni, tapi dia ada, nak kata, kalau you pegawai kerajaan, dalam slip gaji you, dia ada allowance rumah. So lebih kurang macam itulah. Tapi bukan semua orang dapat di Malaysia. Pegawai kerajaan ada allowance rumah. Di Perancis, semua yang minta ialah adalah syarat-syarat agaknya, they will get it. So macam mana cara dia? Macam I pun duduk sana dulu, I minta dan dapat. Caranya ialah you sewa rumah. Early katalah first, second, third of the month, maknanya you perlu bayar pada you punya landlord. So you bayar, katalah harga rumah sewa katalah RM3,000. So you kena bayar RM3,000 dulu pada tuan rumah. Towards mid of the month, you will get kind of macam reimbursement. Kerajaan akan bayar balik pada you. I ingat lupa, tapi around dalam 70%, 60% macam tu lah. Meaning to say kalau harganya RM3,000, then kalau 50%, 1,500 you dapat balik. Tapi ini dalam 60-70%. Mana katalah dalam 2,000. So you bayar 3,000, tengah bulan dapat 2,000 balik. So seolah-olah you bayar 1,000 je out of 3,000. Okay. So itu dia punya style prestation logement. Tinggal lagi di Perancis ni nak dapat rumah bukan senang. You kena isi borang, dan borang you akan diproses, mengambil masa berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang.
Okay, macam I punya kes. Satu tentang I punya dorm. Masa sampai di sana, kebetulan I sampai lewat sikit. So, hostel sana dipanggil Cité Universitaire. Hostel itu. Hostel semua dah penuh. I sampai maknanya semester dah buka. So, I pergi jumpa pejabat tertentu tu. Dia kata sana ada 3 jenis hostel. Satu hostel semua lelaki. Satu hostel semua perempuan. Satu hostel campur lelaki perempuan. So dia cakap kat I, hostel yang semua lelaki dah penuh. Dan memang I tak boleh masuk lah, ni semua perempuan pula. Tak masuk akal lah. So yang dia kata, yang ada hostel campur. So I pun macam setuju ya, rasa setuju lah, tak ada pilihan. Tapi akhirnya rupanya lebih baik hostel yang jenis co-ed pada I lah. Kenapa? Bila I dapat kunci bilik, I pergilah ke hostel I tu. Then, ialah kita datang di Malaysia. Kita ingat, mungkin dia buat macam ni lah kot. Floor pertama, lelaki. Floor kedua, perempuan. Maknanya asing-asing juga. Rupanya bila sampai sana, tak. Semua bercampur-campur. Setiap floor. Kemudian saya tengok kitchen dia. Pasal kitchen, share semua orang lah kat luar. So ingat ada kitchen belah kanan perempuan, kitchen belah kiri lelaki umpamanya. Tak juga. Campur juga. Bila saya tengok, ada lelaki masak, ada perempuan masak. Tapi tak ada masalah sangat tentang tu sebab Mak Saleh ni, dia masak simple-simple je. Dia buka can, panas-panas gitu je. Dia yang teruk masak ni, I lah dulu. Bawa segala benda, nak masak kari ke, nak apa ke, bawa dia punya serbuk kari, serbuk kurma dan sebagainya. Maknanya berbau lah satu kitchen kecil tu. Okay. Anyway, lepas tu I pergi tengok dia punya tandas. Pada I confirm lah. Satu bahagian tandas lelaki, satu bahagian tandas perempuan. Tengok Malaysia juga. Tandas pun share. Tapi ini yang I kata nasib baik. Mungkin tak faham lagi kenapa I kata nasib baik begitu. Sebab kalau I masuk yang what do you call it, semua hostel lelaki semua, sana punya style, dia punya tempat mandi tu di satu kawasan besar, and then banyak shower tu, and then semua mandi kat sana tak pakai apa-apa. Sana punya style lah, overseas. So culture dia memang macam tu. So maknanya kalau I duduk semua lelaki, payahlah sikit. Sebab sana punya culture, kalau you pakai katalah short ke, boxer ke apa, nampak pelik. Seolah-olah dia sama dia akan cuit-cuit, apa hal budak tu? Lebih kurang macam tu lah. Maknanya tak mengikut dia punya norma dia kat sana. Maknanya yang memakai tu nak jadi pelik pula. Yang tak pakai, biasa, normal. Tetapi saya kata nasib baik dapat co-ed ni sebab apa? Dia tempat mandi dia terbuka juga. Mana kawasan campur lelaki perempuan. Tinggal lagi dia ada macam bilik-bilik dia. Cuma yang peliknya sikit, bilik-bilik dia tu bertutup. Maknanya ada pintu, tetapi pintu dia jenis yang tak boleh kunci.
Itu satu. Dia jenis, you tahu tak cerita cowboy tu? You tolak pintu tu, pintu balik ke belakang. Jenis tu lah. Yang jenis pintu tolak, dia balik ke belakang. Maknanya tak boleh dikunci. Dan satu lagi yang peliknya, pintu dia atas terbuka, bawah terbuka. Maknanya pintu tu dia di tengah aje. So sana punya style. Duk con có chỗ dạo tươi. Ingat dia tanya soalan kat saya tadi. Giờ mày các bạn được gọi theo tôi lớn biết của. Okay. So I tanya, I tunggu juga apa soalan dia. Punya tak ada soalan. Okay, so itulah style Quran. Pintu dia macam tu. Okay, atas ada, bawah. Atas bawah tak ada. Tengah je ada. Tapi sana pula budaya dia, diorang ni tak apa suka mandi. Orang Perancis ni kadang seminggu sekali pun tak mandi. Berbanding dengan kita, sehari sampai 3 kali pun ada. So, lain budaya, lain lah caranya. Tetapi, itu kurang juga peliknya. Berbanding dengan masa saya duduk kat US dulu. Lagi pelik. Di universiti yang saya belajar kat US, New Mexico State University. Dia punya kawasan locker room dia tu, macam mungkin you pernah tengok movie lah agaknya. Memang bahagian lelaki dengan bahagian perempuan, dan tempat mandi ni macam tadi lah. Terbuka aja semua. Tetapi yang saya nak cerita ni, di universiti I ni lagi pelik, bukan tempat mandi dia buka macam tu. Dia punya tempat toilet lah. Bilik air nak membuang tu. Tak ada pintu. Terbuka juga. So, katalah ada kawan jalan lalu kat situ, and then nampak kawan dia kat dalam sedang bank in lah. So, dia boleh sembang pula. Hey, how are you Gary? Oh, fine. Have you done your homework? Boleh sembang macam tu. Pelik lah. Di Malaysia tak boleh terfikir lah. Tapi universiti I macam tu. Dan kadang-kadang bukan sama-sama kawan je. Lecturer dengan student pun ada. Sebab ya lah, lecturer pun nak pakai dekat bilik air, umpamanya lah. So, pada I tak masuk akal lah dia orang. Tapi itulah suasana masa I kat US. Dan masa I di Canada pun lebih kurang macam tu lah. Sebab dia orang punya culture memang macam tu. So, what happened? Dekat Canada, universiti I namanya Carleton University. Di situ dia ada swimming pool. Universiti dia ada swimming pool, ada sauna, ada jacuzzi. Semua orang boleh pakai. So, macam tadi lah, masalahnya semua tu tak berpakaian lah dia orang ni. Dan bila I nak bawa anak I pergi swimming pool, masa tu di Canada anak I kecil-kecil, umur dalam sekolah-sekolah rendah ni lah. Ada yang 7 tahun, 5 tahun. So, sebelum bawa dia orang first time ke swimming pool, ini dia macam ni, dia kat bawah locker room, di bawah tu juga ada jacuzzi, ada sauna. Swimming pool tu di atas. Ikat kena naik atas. So, I dah pesan pada anak-anak I. Ini first time ni, dia nak tengok lah kononnya benda-benda ni. So, I kata pada dia orang, nanti bila nak naik swimming pool, kita nak naik tingkat atas, akan lalu tempat orang mandi. Maknanya tempat shower. Memang kena lalu tempat shower baru naik atas untuk swimming pool. So, I pesan pada dia orang, jangan gelak-gelak, jangan tunjuk-tunjuk. Yalah, pasal benda pelik lah pada dia agaknya. So, I pesan macam tu lah. Dan I remind banyak kali sebelum nak lalu shower tu. I kata nanti jangan tunjuk-tunjuk, jangan gelak-gelak. Apa berlaku agaknya?
Dia orang buat jugalah apa yang I kata jangan buat tu. Pasal first time dia tengok orang-orang dewasa ni tak berpakaian mandi macam tu. So, dia orang sama dia orang gelak-gelak lah, tunjuk lah apa tu. So, I pun malu nak bawa cepat-cepat bawa dia orang naik ke atas. So, budak-budak nak buat macam mana kan? Boleh faham sangat apa kita nak cakap pun. So, itulah style keadaan di sana. Kemudian, yang I nak cerita tadi, ini baru bahagian di hostel. I tak bawa lagi my wife tahun pertama di France. Dengan anak-anak lah tak bawa. Yang tadi cerita Canada tadi. Yang di France ni tahun pertama I duduk hostel tadi lah. Yang co-ed tadi tu. Kemudian dalam waktu yang sama banyak kali I check dapat tak apartment yang I boleh bawa family. Tak dapat. Sampai habis 1 tahun. Lepas tu cuti semester I nak balik Malaysia kejap. Bawa family ke France lah. Pasal setahun dah first year tak datang. So bila dah balik Malaysia I tahu apartment tak dapat lagi. Walaupun dah setahun dah minta. Tapi tak ada choice. I bawa je mesti. Pasal kalau tidak, bila pula nak balik Malaysia? Setahun lagi dah pula. Cuti panjang. So, tawakal lah kiranya. Bawa. So, bila bawa, I plan awal-awal tu nak duduk di hotel lah. Tapi hotel sana mahal. Kita sebagai student waktu tu. Macam berat lah sikit. Sampai hari ni pun hotel dia mahal. So, sebelum pergi ke hotel, I sampai sana, ialah I dah biasa dengan masjid kat sana. So, I pergi solat dulu kat masjid. Sambil-sambil tu, ada orang yang I tak kenal. Mana ramai yang I kenal lah. Sebelum tu, pasal dah setahun sama dia orang dekat masjid tu. So, bila I balik daripada Malaysia, balik cuti, balik ke Perancis balik, ada orang yang I tak pernah nampak. Dan dia pun tegur I. Ialah pasal I seorang nampak Asian kat situ. Yang lain muka Arab je. So dia pun tegur, dia pun macam I lah, tak pernah nampak. Dia pun tanya, tak pernah nampak sebelum? I kata, memang ada di sini, tinggal lagi balik cuti. Kemudian dia kata, balik cuti seorang je. Dia kata bawa family. Dia kata dah ada tempat tinggal. Dia kata tengah-tengah cari ni belum dapat yang sepatutnya CAF ni bagi, belum dapat lagi. So dia kata, kalau macam tu bolehlah duduk rumah dia. Dia kata, okey. Yalah, kata orang pucuk dicerita ulang datang. Buat apa bazir duit dekat hotel. As a student, waktu tu ialah kurang lah sikit. Kemudian dia kata kami setuju, mana boleh pergi tinggal kat rumah. Dia kata dia kebetulan duduk seorang. So, pergilah tinggal kat rumah dia. Malam tu kami bersembang. So, saya tanya pada dia, saya kata, sisa ne vous gêne pas. Maknanya kalau tak menjadi masalah lah. Boleh tahu kenapa sebelum ni tak nampak? Dia kata, sebelum ni dia tak ada. So, saya tanya kenapa? Tak ada, you duduk mana sebenarnya? Dia kata, dia duduk di penjara, jail. Dia ni rupanya bekas banduan. So, I tanya dia, macam tadilah, if you don't mind, kenapa you tinggal di penjara? Dia kata, dia masuk penjara lama sebab dia bunuh isteri dia.
I kata sudah. Seram. I kata sudah. I bawa isteri I duduk rumah orang yang bunuh isteri. So I pun duduk lah. Yalah, tapi boleh agak lah kot. Dia dah reform lah kata orang. Dah pasal sana dia tak ada hukum bunuh. Tak ada waktu tu. Jadi sekarang I pun tak sure. So maknanya dia di penjara je. And then dah habis lah masa penjara dia pun keluar. So tapi I assume dia dah okay lah. Maknanya mungkin dia menyesal ke apa, bunuh isteri dia ke apa, ataupun ada sebab tu. I don't know. Mana nak fikir lah. Anyway, yang pentingnya dia bunuh isteri dia lah dulu. So I rasa kurang selamat lah kot. Mana tahu tiba-tiba dia punya switch tertentu on pula. Lain pula jadi. So I pun cuba cari sebab mungkin tempat lain yang boleh tinggal. Kebetulan ada kawan daripada masjid tu. Dia nak balik Algeria. Sebab rasanya dah musim panas kat waktu tu. Mana cuti. Dan dia orang ni jenis yang tadi tu lah. Duit banyak sebab anak ramai. So dia balik bercuti ke negara dia. Dia kata dia ada bela kucing dengan burung. So dia kata sebenarnya ialah bukan sekadar nak tolong I je. Dia kata you pun tolong I sekali. Maknanya nak bagi makan kucing burung dia. So I setuju duduklah rumah dia. Then lama lah dia balik agaknya 3 bulan ke apa. Sepanjang musim cuti bulan musim panas. Kemudian dia pun nak balik semula ke rumah dia. So, I kenalah cari rumah lain pula. Kebetulan pula ada satu kawan yang tadi Algeria, ni kawan Morocco pula. Dia dulu ada minta rumah yang dia panggil, sana dia panggil F. Kalau F4, maknanya 4 bilik. Kalau F3, 3 bilik. So, kebetulan dia kata dia dah dapat rumah yang lebih besar. Dia dah minta lama, baru dapat. Sebab dia dah macam plan lah. Nanti akan ada anak lebih ramai. So awal-awal dia dah minta. Dan dia punya list untuk rumah yang F3 ke F2 ni belum habis. So dia kata you bayarlah sewa rumah yang lebih kecil ni dan dia pindahlah ke rumah yang lebih besar. Sementara nak habis list. So I pun kata okay. So duduklah pula rumah tu. Sampailah nak habis list orang tu. Nak habis list orang tu, I in between the time, banyak kali lah pergi jumpa pejabat yang nak dapat rumah untuk I tu. Yang I minta daripada dah setahun setengah, dekat 2 tahun lah. Last kali, just nice, waktu nak habis list rumah orang tu, I pun dapat rumah sendiri. Akhirnya. So itulah nak cerita sana, nak dapat rumah bukan sesenang macam kita di sini. Di sini katalah you balik Shah Alam nak cari rumah sewa. You pergi je Section 4, Section 3, Section 2 naik motor. Memang banyak lah rumah yang akan ada tulis rumah tu disewa. Okay. So di Malaysia mudah. So di sana not that easy. Okay, so itulah tentang lodging dan prestasi sosial familial. Kita tengok balik your textbook. So tadi I tengah explain tentang prestasi familial, yang ini maknanya setiap keluarga akan dapat duit bergantung berapa ramai anak. And then agaknya sampai umur bila dan daripada bila dapat duit ni. Agak-agak ni. Yang kerajaan dia tolong, bantu duit. Ni ideas?
bila dan sehingga bila kerajaan ni bagi duit tiap-tiap bulan. Irsyad? Sampai dia 18 years old. 18 years old. Betul. Ya. Betul. Setiap bulan dapat sampai umur dia 18 tahun. Daripada bila pula? Daripada umur berapa tahun dia mula dapat? 13. 13. Ah. 13 ke 18. Habis antara masa dia kecil umur 10 tahun, 9 tahun, siapa nak tolong bagi makan? Sebab dia punya tujuan ni nak tolong bagi makan lah. Oh. So, ada bagi hint lah. 7 tahun. 7 tahun. So, sebelum 7 tahun, siapa nak bagi makan? Okay, Afifah ada kata sejak lahir. Sebenarnya hampir tepat. Tapi masa zaman I rasa sekarang ni I tak over sure. Mungkin sejak lahir agaknya sekarang ni. Tapi waktu I di sana dulu, I ingat lagi. Lepas bawa my wife jumpa gynecology tu, dia sahkan aja ada janin, mana bulan ketiga ke bulan keempat dalam kandungan, boleh terus hantar borang pada pejabat KAF ni. And then masa anak tu dalam kandungan lagi dah mula dapat duit. Makna untuk nak jaga kesihatan ibu, semua tu perlukan duit. So I think umur budak baby dalam kandungan 4 bulan 5 bulan dah mula dapat duit. So sampailah umur 18 tahun. Tinggal lagi I duduk di Perancis tu tak adalah sampai umur anak I 18 tahun. Jadi bila kami balik tu I stop je lah. Tapi I tahu ada setengah orang kawan-kawan I yang dia buat macam ni. Dia tak tahu nak kata lah, dia tolong tapi mungkin cara tak apa-apa betul sikit. Dia buat macam ni. Dia balik negara asal dia. Tapi untuk nak dapatkan bantuan tu berterusan, you perlu renew you punya, macam kita punya IC kat sini lah. You kena renew setiap tahun for foreigner. So dia nak bantu kawan-kawan dia di sana, sebab sana yang I kata Algeria, Tunisia semua ni, diorang ni setengah tu datang tak ada scholarship. Pasal kerajaan dia tak adalah kaya. So diorang datang tanpa scholarship kebanyakan. So ramai yang memang ada masalah kewangan. So daripada dia putuskan dia dapat duit tiap bulan bila balik negara, so dia buat effort sikit tiap tahun dia renewkan aja dia punya macam IC tu lah, IC untuk foreigner. So bila ada IC tu di renew, duit masuk je dalam bank. Okay. So mungkin dia bagilah kad bank pada orang, selalunya student-student ni lah yang tak ada beasiswa. Okay, dan benda ni berlanjutan lah sampai 18 tahun kalau dia nak sampai 18. Okay. So coming back to the textbook. So we are done with caisse allocation familiale. Now to finish off chapter 1, ada proverbe. Chacun est roi dans sa maison. Chacun meaning each person. Et roi is king dans sa maison,
in his or her house. Di sini chacun lebih pada lelaki, so in his house. So each person is king. Lagipun king, roi, lelaki lah. So each person is king in his house. Maknanya in his own house. Apa dia explain di sini? L'homme le plus pauvre a le droit d'être le maître chez lui comme l'homme le plus riche. Dia kata the man, le plus pauvre maksudnya the poorest. The poorest man has the right to be the king or to be the chef of his own house as the richest person. Maksudnya masing-masing, kalau di rumah masing-masing, dialah rajanya. Walaupun dia miskin, mungkin di luar dari segi status sosial dia mungkin ke bawah, di bawah. Tapi kalau dia di rumah sendiri, maknanya mungkin sebagai lelaki pun, maka dialah ketua keluarga, itulah maksudnya. Okay, walaupun dia miskin, tapi dia ketua dalam rumah dia. Kalau di luar mungkin dia jadi pekerja, sapu longkang ke apa, maknanya dia bukan ketua. Tapi bila dia balik rumah sendiri, dialah ketuanya walaupun dia orang miskin. Okay? So ini dari segi maksud proverb. Chacun est roi dans sa maison. Okay, now I'll send you some other proverbs taken from my French Express book. Ini level berapa ni? Level 2. Level 3. Okay, I ambil daripada French Express 3. Okay, sekali lagi yang hantar. Okay, as you can see, we have 25 proverbs. So we have got 4 chapters. So at the end of every chapter, kita akan buat dalam 6 proverb. The first one. So today we stop at number 6. Avec des si et des mais, on mettrait Paris dans une bouteille. With ifs and buts, one would put Paris in a bottle. Ni maksud macam mana? If you got a friend yang dia asyik-asyik kalau. Contoh, you ternampak dia punya result dapat 2 flat aja, 2.0. Tapi dia masih boleh boast dekat you. Ini dapat 2.0 bukan apa. Aku tak study tu. Kalau aku study, 4 flat dalam tangan. Kalau. Maknanya segala benda selalu dia akan sebut kalau. Maknanya benda yang tak menasabah pun boleh berlaku. So, kalau dah sampai satu tahap, you dah boring dengar dia punya kalau tak habis, bolehlah cakap kat dia, Mat, kau pernah dengar tak French punya proverb? Avec des si et des mais, on mettrait Paris dans une bouteille. Kalau dengan kalau, on mettrait, kita boleh letakkan Paris, one would put Paris, ataupun could put sebenarnya. Paris dans une bouteille in a bottle. Maknanya kalau dengan perkataan kalau, apa pun boleh berlaku. Paris pun boleh masuk botol. Memang tak logik lah. Eiffel Tower tu sendiri tak boleh masuk botol. Apatah lagi the whole Paris. Besar kawasan Paris. So itulah penggunaan avec des si et des mais, on mettrait Paris dans une bouteille. Yang kedua, battre le fer pendant
qu'il est chaud. Le fer. Battre le fer pendant qu'il est chaud. To strike the iron while it is hot. Maknanya you gunakan opportunity yang ada masa yang betul. Ataupun yang boleh juga dalam konteks sebenarnya yang buluh rebung tu, kalau nak apa, biarlah daripada rebungnya. Macam mana Melayu punya tu? Melentur, betul, melentur buluh biarlah dari rebungnya, something like that. Maknanya kalau dia dah jadi buluh, you nak lentur, patah lah. Kalau you nak melentur tu, biar dia dalam keadaan muda dia, boleh dilentur. Okay? So samalah di sini. Maknanya you strike the iron while it is hot. Maknanya dalam masa dia panas tu, masih boleh dilentur lagi. Maknanya katalah you nak buat keris. Takkan besi tu dah jadi sejuk, you nak bentukkan keris tu. Keris tu perlu dibentuk masa dia panas. Mana masa keadaan dia yang betul lah, you kena buat benda tu. Selalunya yang melentur buluh tu orang pakai untuk nak mendidik anak-anak. Maknanya kalau nak didik anak-anak, nak bagi apa, yalah, jadi orang beradab ke apa ke, biarlah daripada kecil, mana daripada rebung tu. Kalau dah besar, dia dah keras, payahlah. Okay. Itu salah satu penggunaan lah agaknya. Battre le fer pendant qu'il est chaud. Et number 3, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Well name, meaning a good name, worth more than golden belt. Ceinture ni belt. Bonne renommée, well name, nama yang bagus. Worth better than a golden belt. Maksudnya dibandingkan kekayaan, harta, dengan nama baiklah sepatutnya didahulukan. Meaning to say, kalau you dapat harta dengan cara tak betul, and then orang tahu harta yang you dapat tu based on rasuah umpamanya, maka nama you akan tersalah. Okay, so better to have a good name rather than a golden belt. Maknanya lebih kurang kalau setengah konteks, daripada mengambil rasuah tu, maknanya dapat harta secara tak betul, lebih baiklah dijaga nama. Okay, maknanya jangan masuk kepada pengambilan rasuah dan sebagainya. So it's better to choose well name. Okay, nombor 4, bon sang ne saurait mentir. Ini English word. Good blood doesn't know how to lie. Okay. Kemudian yang kelima, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. It's the empty barrels that make the most noise. Maknanya satu macam kita kata tim kosong. Lebih kurang macam itulah. Tim kosong ni maknanya selalu negatif kan. Dia tu tim kosong je. Maknanya mungkin cakap lebih, tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Okay, so lebih kurang inilah dia. The empty barrels. Ini tim kosong tadi lah. That make the most noise. Dia tak tahu apa sangat, tapi dia yang lebih-lebih cakap. Okay. Okay, last kali. Number 6. Il faut casser le noyau pour avoir l'amande. It is necessary to break the shell in order to have the almond. Mana buah almond tu dalam shell tu. Kalau tak dipecahkan shell, takkan dapat almond. Dalam bahasa Perancis ada satu lagi. Il faut casser les œufs pour faire l'omelette. Maknanya nak buat omelette, mesti dipecahkan les œufs, telur. Maknanya kalau tak dipecahkan telur, mana akan dapat buat omelette.
Mana nak buat omelette, kena pecah telur. Mana in order to get something, dia mesti melalui satu proses tertentu yang nak tak nak mesti kena buat. Kita dalam bahasa Melayu, kalau tak dipecahkan ruyungnya, manakan nak dapat sagunya. Maknanya sagu dalam ruyung. Tak dipecahkan ruyung, tak dapatlah sagunya ada kat dalam. Macam telur tadi lah. Nak buat omelette, tak pecah telur, takkan dapat buat omelette. So itulah dia. So here we have done 6 proverbs. So the rest kita buat at the end of every lessons. Okay, insyaAllah. Okey, macam saya kata tadi, bahagian civilisation dengan proverb tu tak ada apa yang maknanya yang susah lah macam kalau dibandingkan dengan grammar. So now we are done with chapter 1. Kita ada dalam 20 minit lagi, so maybe we can go to chapter 2 sekejap. Ini Nurul Nadia, yang apa yang scary ni? Yang mana? Yang pembunuh tadi tu kan? Yes. Okay. Okay. So we are done with this one. Chapter 1. So we go to chapter 2. Okay, last class we have done until we have finished lesson 1. So today we'll start fresh with lesson 2. Les saisons. Les saisons means the seasons. Il fait chaud. The weather is hot. Okay, this one is okay, we'll just skip it because as we go along, we will cover everything there. Okay, leçon 2, les saisons, seasons. Il fait chaud, the weather is hot. Dialogue. So the dialogue is between these 3 people by the name of Hussein, Ellen, and Sakura. Okay, so from here we can guess Ellen is this one, the girl, and then Sakura, maybe it looks Japanese, this one, and then this is Hussein. Okay, maybe from, I don't know, Middle East. Okay. Sir, Afifa is trying to get me. Okay. So we have got 14. So one more to come. So what I'll do, I'll read first the conversation and then we'll go through it. Quelle chaleur! Oh là là, il fait 40 degrés aujourd'hui. Il fait très chaud. C'est l'été. J'aime bien le soleil. Ah oui, tu es française. Tu as les 4 saisons en France. Quel temps fait-il maintenant en Malaisie et au Japon? Il y a seulement 2 saisons en Malaisie, la saison de soleil et la saison de pluie. Au Japon, il y a aussi 4 saisons comme en France, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est quand les saisons de pluie en Malaisie? En Malaisie, il fait chaud et humide toute l'année. Mais entre novembre et février, il pleut presque tous les jours. Oh, j'ai envie de visiter la Malaisie. J'aime quand il fait chaud. Et toi, Sakura, tu aimes quelle saison?
Moi, j'adore le printemps au Japon. Il fait beau et il y a des fleurs partout. Je n'aime pas l'hiver. Moi aussi, je déteste l'hiver. En France, pendant l'hiver, il neige et il fait très froid. Le temps est vraiment mauvais. Quelle est la température moyenne? La température moyenne est normalement 5 degrés Celsius. Quel temps fait-il en automne? Au Japon, en automne, il y a beaucoup de nuages et il pleut souvent. Oh, il est 1 heure, je dois partir. J'ai un rendez-vous. Ah oui, moi aussi, j'ai un cours de français à 2 heures. Au revoir, au revoir, bonne journée. So, that's the conversation between these three people. Ok, Stats Hussein, c'est quelle chaleur, chaleur, meaning to say here, quelle chaleur, what a hot day. Okay, panasnya dia kata. I teringat masa I mula-mula sampai di Morocco dulu. I pernah duduk Morocco about 3-4 months. Cuti musim panas. This is, we are talking about seasons. So kebetulan waktu tu musim panas. My friends, Moroccan friends, diorang nak balik kampung. Sana summer holidays panjang. So diorang nak balik kampung, mana they are my friends in France lah. So diorang nak balik kampung ke Morocco. As you know perhaps, in France yang ramainya foreigner, they come from northern African countries. Morocco, Tunisia and Algeria. So, dia orang nak balik kampung tu, dia kata, jom ikut dia orang balik kampung. So, I pun setuju je lah. Ada satu lagi kawan ajak balik Turki. Tapi, at last, I made the decision to follow my friends balik ke kampung dia orang di Morocco. So, ratalah jalan ke Morocco tu, tapi mula-mula sampai di sana, I duduk dengan rumah kawan ni, dia pula duduk dengan pakcik dia. Pakcik dia ni kaya raya. Sebab dia salah seorang kerabat di Raja Morocco. So rumah dia besar, keretanya banyak, makanan memang best lah dia sediakan sebab tukang masak dia je ada 2-3 orang rasanya. Dia made ramai dalam rumah. So first time I jumpa pakcik tu, yang kerabat di Raja ni. So jumpa je, dia tak cakap benda lain, dia kata harrun jiddan, dia kata. Al-yawmun harrun jiddan. So, I pun kata, na'am. Al-yawmun harrun jiddan. Apa maksudnya? Dia kata, har tu syalah ni lah. Panas. So, dia kata, harrun jiddan. Jiddan tu sangat, very, very hot. Dalam bahasa Arab, dia suka tekankan dengan sebut 2 kali atau 3 kali, jiddan. So, dia kata, very, very, very hot. Today is very hot. So, I pun kata, yes, today is very hot. So, itulah perbualan pertama bila jumpa dia. So, I still remember that conversation. Okay, so, quelle chaleur. What a hot day. Oh lala. Oh my God, lebih kurang lah. Dia bergantung pada konteks ayat. Makna dia lain-lain sikit. Il fait 40 degrés aujourd'hui. The weather is 40 degrees today. So, aujourd'hui means today. Kalau dalam bahasa yang kita panggil les longs romances, bahasa yang satu seakatan dengan dia lah, dia punya family, macam Italian, Spanish and so on. Perkataan aujourd'hui pendek dalam bahasa dia orang. Dalam bahasa Arab, bahasa Perancis, aujourd'hui agak panjang. Kalau dalam bahasa Spanish, dia jadi kalau Italian, oggi. Kalau Spanish, hoy, pendek je. Maknanya 1 silibel, hoy. Sedangkan French, aujourd'hui, 3 silibel.
Kalau bahasa Melayu lagi panjang. Hari ini. Berapa silibel tu? Hari ini. 4 silibel. So maknanya bergantung bahasa, kadang-kadang ada yang panjang, ada yang ringkas. Yang paling ringkas agaknya bahasa Urdu. Urdu ialah Aj. Okay, so, il fait 40 degrés aujourd'hui. The weather is 40 degrees today. Il fait très chaud. So, this one datang daripada tajuk tadi. It comes from here. Il fait chaud. Okay, il fait chaud, the weather is hot. So, down below kita nampak ada très, very. So, il fait très chaud, the weather is very hot. Helen kata, c'est l'été. It is summer. J'aime bien le soleil. I really like sun. Okay, Mak Saleh ni dia memang suka matahari. Yang tak suka matahari siapa? Orang Malaysia lah. Tak suka matahari. Sebab nak tengok orang kita suka tak suka di bawah cahaya matahari tu, kita tak pernah jumpa kata oh I'm sunbathing, sebab di overseas memang dia orang tunggu sama, sebab dia orang bertukar-tukar seasons. Kita di Malaysia sama 24 jam ada matahari ni, bukanlah 24 jam, mana setahun ada je matahari. So kita tak berasa sangat nak pergi sunbathing tu. Okay, so tak ada. Dan kalau kita tengok di Malaysia, nak tengok orang kita tak berapa minat dengan panas ni. Umpamanya bila you stop at the traffic light. Okay, stop at the traffic light. Kalau depan traffic light tu, maknanya atas lagi traffic light. Sebelum traffic light tu ada jejantas. What happened? Pertama yang naik motor, dia akan berhenti bawah jejantas, dia tak akan pergi sampai ke depan traffic light tu. So dia berteduh di situ. Kalau motorcycle, kita faham juga. But then in reality kita tengok kereta pun buat macam tu. Walhal dalam kereta dia ada aircon, tapi dia still menunggu di bawah jejantas tu. Tak pergi sampai ke depan. Itu satu. Satu lagi yang saya perasan dulu masa di US, ini musim sama, student Malaysian pergi ke universiti pakai payung. So tengah-tengah panas ni pakai payung. Suddenly ada Mak Saleh datang tanya satu soalan. Kenapa dia tanya soalan ni? Sebab dia rasa pelik sangat kalau dia tak tanya, mungkin tak lena tidur malam tu. Sedangkan culture dia orang ni macam orang Arab kata nafsi-nafsi. Maknanya sendiri-sendiri je. Dia tak kisah apa orang lain buat. Katalah dekat sana saya pun pernah nampak ada Sami Buddha jalan tak pakai slipper. So Mak Saleh memanglah nampak benda tu pelik. But then dia orang takkan masuk campur. Dia takkan tanya why don't you use something on slipper or shoes for that matter. Dia orang takkan tanya. Sebab masing-masing jaga hal masing-masing. In fact agaknya lah, kalau you decide to go to university, tak nak jalan kaki, nak golek aja. Golek-golek ke university. Dia orang kan dia tengok lah pasal benda pelik. Tapi dia tak tanya lah, why are you collecting? Mana kenapa golek-golek ni? Why are you rolling? So, itu culture dia. Tapi yang ini, sampai Mak Saleh tu berhenti kereta, tanya pada student Malaysia. Agaknya apa soalan dia? Kenapa pakai payung? Betul lah ke arah tu. Tapi that is not the actual question.
soalannya ialah, are you sure it's going to rain? Sebab dalam dia orang punya pemikiran, pasal dia orang suka panas. Dia memang cari panas. So dia tak boleh terfikir orang pakai payung tu nak halang cahaya matahari. Pada dia payung tu ialah bila hujan. In fact dalam bahasa Perancis pun nama payung tu ialah parapluie. Parapluie maksudnya penahan hujan. Macam bahasa Arab juga mizallah. Tempat berteduh. Okay. So Mak Saleh ni dia tak boleh nak faham kenapa student. Sebab kalau orang yang tak apa betul, gaya macam sewel je, dia tak kisah. Tapi ini memang bandar yang saya duduk tu bandar universiti lah, macam kita di Shah Alam. Ada MSU, ada apa UiTM dan sebagainya. So bandar universiti. So dia tahu budak-budak ni memang student universiti. Tapi pelik. Sampai itulah soalan dia. Are you sure it's going to rain? So pada dia tu tengok langit ke atas macam tak hujan. Tapi dia orang ni semua pakai payung. Okay, so we continue. Anyway, nak menunjukkan orang kita suka sejuk daripada panas. Sebab tu kalau time-time raya ni, kalau orang shopping dekat jalan Tunku Abdul Rahman, kejap-kejap masuk dalam kedai. Kejap-kejap masuk dalam kedai. Nak dapat aircon kedai tu. Wahal dia shopping kat luar tu. So, biasa berlakunya. Quelle chaleur, oh là là, il fait 40 degrés aujourd'hui. Il fait très chaud. C'est l'été, j'aime bien le soleil. I really like the sun. Soleil ni sun. Okay. Dia, kita kalau di Malaysia, soleil ni apa? Ada lagu ke apa ya? Tarian. Soleil, soleil. Soleil. Nothing to do with that lah. In fact, dalam bahasa Tamil ada perkataan soleil. Apa maksud dia? Pernah dengar? Cerita Tamil ke apa? Tak tahu apa maksud soleil. Soleil, misalnya Gobi cakap dengan Gobi Sawan cakap pada Gobi pun jawab, "Ini le." Orang tu kata, "Amal soleh, amal RM10." So amal soleh, mak kata, amal RM10, mak panggil balik rumah lah. So soleh dalam bahasa India tu mana kata. Macam kita, macam orang cakap tak apa-apa. "Ini soleh," apa dia cakap ni? Okay. And then di bawah ni Hussein cakap, "Ah oui, tu es française, you are French. Tu as les 4 saisons en France. You have 4 seasons in France." So something obvious lah. In France, they have 4 seasons. Hélène asked, "Quel temps fait-il maintenant en Malaisie et au Japon?" Quel temps fait-il maintenant? What is the weather now? Maintenant ni now. En Malaisie, in Malaysia, et au Japon, and in Japan. Il y a seulement 2 saisons en Malaisie. There are only 2 seasons in Malaysia. By the way, tadi you nampak en Malaisie, au Japon. I think this one belum level 1, level 2 you tak jumpa ni. French level 1, level 2. This one, as you can see, in English kita kata in Malaysia and in Japan. Tapi kataan dia lain di sini. Ada on, ada o. Later on we are going to learn bila nak guna on, bila nak guna o. When being asked what's the weather like in Malaysia and Japan now, Hussein answered, "Il y a seulement 2 saisons en Malaisie, in Malaysia." So Hussein ni tadi orang Malaysia lah kot. La saison de soleil et la saison de pluie. Okay? Maknanya
the season of sun, maksudnya sunny season. A la saison de pluie and raining season. Pluie ni rain. Okay. So ada rainy season dengan sore tadi. Sunny. Mana ada musim panas dengan musim hujan. Meaning to say we don't have all the 4 seasons. Okay, then next. Sakura kata, au Japon. Okay, kita berhenti kat situ lah. Lagi pun ini dah page lain dah. So, I akan jot down. We stop at page minit ke-19. Sebelum tu, just check you punya attendance. Kok ada yang lupa. Sekejap ya. I refresh. Okay, semua dah take. You good? Okay, any quick questions before we call it then? No questions, Monsieur. Okay, semua dah nak bersedia buka puasa ya? Okay, kalau tak ada soalan, that's it for today. See you next week. Selamat berbuka. Merci, Monsieur. Selamat berbuka. Okay, sama. Terima kasih. Merci, Monsieur. Salam. Thank you, sir. Okay, welcome.